Okey, nama saya Bob. Okey, hari ni saya ada nak temu juga abang. Okey, saya minta maaf sebelum tu. Okey, adakah abang membantu ni untuk membuat duit? Ataukah abang boleh membantu berkenaan dengan masalah Along? Okey abang, soalan yang seterusnya. Adakah abang tidak takut kepada Along? Pejabat kita kat sini, satu Malaysia tahu dan satu Malaysia punya Along pun tahu. So sampai sekarang mana-mana ketua bapa Along tak pernah datang. Kita mengalu-alukan kalau dia nak datang, itu tak ada masalah. So nak bincang pun boleh, selain tu pun kita boleh, kita tak ada masalah. So kita tak pernah takut. Soalan seterusnya. Okey, adakah masa Along dihina, dia marah dekat PHM? Soalan seterusnya. Okey, kenapa abang viralkan wajah mangsa yang datang ke PHM iaitu membuat video? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Bob. Okey, hari ni saya ada nak temu juga abang sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dipersilakan. Okey, nama sebenar abang siapa? Nama betul lah kan? Ya. Muhammad Mustafa bin Sheikh Ismail. Berapa umur abang sekarang? Kalau dah 2024 betul lah, 32 tahun. Kenapa PHMM ditubuhkan? PHMM ditubuhkan pada 2 tahun yang sebelum lah. Tujuan kita menubuhkan PHMM ni adalah, okey, yang paling penting untuk membantu masa lalu, pinjaman wang blesen. And mengikuti pula dengan kes-kes yang lain sekarang, iaitu kes scam, masalah dada, dan juga masalah yang lain berkaitan dengan masalah masyarakat. Dan juga kita PHMM, bukan kita membantu kepada masalah-masalah yang seperti yang saya katakan tadi, tetapi kita buat sekali benda-benda kebajikan. Okey, saya minta maaf sebelum tu. Okey, adakah abang membantu ni untuk membuat duit? Okey, thank you sebab tanya soalan yang okey, lain daripada lain dan berani. Okey. Adakah Mustafa Khan buat benda ni untuk duit? Okey, kat sini kita bukan jual produk. Kita bukan buka kedai makan ke, buka kedai salon ke, jual emas ke, or anything. Kita nak buat bisnes kat sini. Kat sini kita bukan jual produk. Kat sini kita membantu untuk masalah Along, scam, kes dada, dan juga masalah yang lain-lain lah berkaitan dengan masalah masyarakat. Okey, bila kita ada satu pejabat, kita mesti akan ada kos untuk bayar bil air, bil elektrik, bayar gaji and whatever. So, kita memang ada charge. Charge tu untuk kos kita, yang pertama. Yang kedua, katakanlah contoh, saya bantu mereka dengan percuma. Kat luar nanti, apa yang diorang akan set, mindset diorang, okay, kita pinjam. Okay, lepas ni, bila Along tu minta lebih ataupun dia datang ugut kita pergi kat Mustafa Khan. Mustafa Khan bantu secara percuma. Kalau saya buat benda ni secara percuma, sampai bila-bila pun, kita tak boleh nak stop peminjam daripada meminjam. And so, kalau kita buat secara percuma, sampai bila-bila lah dia orang akan pinjam. Akan datang balik, akan pinjam datang balik. Dulu saya pernah buat secara percuma. Pada masa yang mulanya, bila kita buat secara percuma, saya nampak benda tu, dia orang datang balik kali kedua. Datang balik kali ketiga. So, kita put a full stop. Nyawa lagi penting. Okey, katakan, okey, saya duduk kat kerusi ni sebagai pengurusi PHMM. Okey, kamu tak tahu risiko dia macam mana. So, nyawa lagi penting daripada risiko. Tapi kita tak fikir pasal nyawa. Kita mempertepikan dan juga kita bantu. Okay? So, bila kamu duduk ke atas kerusi saya, baru kamu akan faham risiko dia. Kita pun ada keluarga and whatever. Tapi kita tak risau, kita tak takut. So, kita buat. So, inilah jawapan saya. Kalau kita tak letak charge, okay, satu, peminjam akan turut meminjam. Dan yang kedua, kita ada kos untuk yang kita kena selesaikan. Ini jawapan saya. Okey, betulkah abang boleh membantu berkenaan dengan masalah Along? Okey, selama PHMM ditubuhkan sampai sekarang kita buat benda tu lah. Siapa yang datang ke PHMM, kita takkan bagi dia keluar tanpa masalah dia selesai. Okey, PHMM kita buat style lain. Iaitu kat sini kita tegas. Siapa yang datang dengan masalah, dia pasti kena keluar tanpa masalah. Bila dia dah datang, dia akan jumpa admin dahulu. Okey, bila dia dah buka file, dia akan jumpa saya terus. Okey, lepas dia jumpa saya terus, baru dia akan jumpa pegawai. Lepas dia jumpa pegawai, sebelum dia balik, dia tetap akan jumpa saya sekali lagi. Okey, saya akan tanya kat diorang, adakah masalah kamu selesai ataupun tidak. Diorang boleh
Mangsa boleh direct bagi tahu dengan saya, kita akan faham dia punya situasi dan 100% kita akan menolong. Kat sini tak ada pernah kes yang tak selesai kecuali jika kalau mangsa tak bekerjasama. Okey bang, soalan yang seterusnya. Adakah abang tidak takut kepada Along? Kalau takut saya tak buat kerja ni lah. Dah berapa tahun dah kita PHMM ditubuhkan. Saya sedang buat. Okey. So kalau nak tanya takut, kita tak buat lah kerja ni. So short and sweet. So I hanya takut pada Tuhan. Mak lah. Selain tu I rasa I tak perlu takut dengan siapa kot. Okey. Biasanya kalau kita pergi jumpa Along, I pun baca juga komen-komen daripada masyarakat. Okey, dia orang bagi tahu bahawa abang, kenapa kamu tangkap dia punya apa? Kolektor. Kenapa tak tangkap bapa Along? Okey, bukan kita tak nak tangkap bapa Along. Biasanya kalau kita pergi, okey, dia akan hantar kolektor. So bila kita dah pegang kolektor, kita minta bapa dia turun, bapa dia tak akan turun. Lagi satu pejabat kita kat sini, satu Malaysia tahu dan satu Malaysia punya Along pun tahu. So sampai sekarang mana-mana ketua bapa Along tak pernah datang. Kita mengalu-alukan kalau dia nak datang. Kita tak ada masalah. So nak bincang pun boleh. Selain tu pun kita boleh. Kita tak ada masalah. So kita tak pernah takut. Okey bang, soalan nombor 7. Okey. Kenapa abang tidak join dengan persatuan-persatuan yang lain? Okey, bukan kita tak nak join. Actually persatuan kita ni banyak berkawan dengan antara persatuan yang lain juga, tapi kamu kena faham, PHMM matlamat dia lain, persatuan yang lain matlamat dia lain. Jadi matlamat mereka tak sama. Jadi kalau kita join, so benda tu boleh hancurkan dua-dua persatuan. Jadi biar persatuan tu, okay, dia go on dia punya matlamat dan saya pula biar go on my matlamat. Okay, tapi kita berkawan juga. Kita tak ada bermusuh dengan mana-mana NGO. So, insyaAllah in future manalah kita tahu kan. Okay, kalau ada macam isu yang besar-besar, semua persatuan kena join demi negara, demi bangsa yang kita sayang, demi agama yang kita sayang. InsyaAllah, we will be. Okey, soalan seterusnya. Adakah abang boleh membantu untuk masalah scam? Iaitu kepada siapa yang dah kena scam. InsyaAllah kita boleh. Okay, kita tolong untuk kes Along, pinjam orang Malaysia, scam, hilang duit dalam pelaburan, kes dadah, ataupun masalah yang berkaitan dengan masalah masyarakat. Okey. Memang mereka boleh datang buat aduan di PHMM, insyaAllah kita akan tolong. Okey, untuk kes scam pun kita akan tolong. Depends on the client. Dia kena datang buat aduan, dia kena bekerjasama dengan kita. Okey. Dia kena ada segala maklumat dan juga data kepada siapa yang dia hilang duit, kepada siapa yang dia bangin, kepada siapa yang ataupun ada maklumat berkenaan diri dia. Okey, kalau tak ada pun, okey, kita ada step-step dia. InsyaAllah kita boleh tolong. Setakat ni di PHMM untuk kes scam kita dah pernah tolong sampai 80% daripada 100 kes yang kita terima. Okey bang, soalan seterusnya. Okay, adakah masa Along dihina, dia marah dekat PHM? Okey, soalan kamu. Okey, saya faham. Siapa yang datang ke PHMM, tujuan kita adalah untuk membantu mereka. Kat sini kita buat perkhidmatan bantu, bukan kita buat perkhidmatan nak marah mereka ke ataupun nak menghina mereka. Kita faham diorang terdesak. Okey, bila diorang nak cuba pinjam daripada bank tak lepas. Bila tak lepas, diorang try pula kepada pinjaman wang berlesen. Bila tak lepas juga, jadi diorang terdesak, diorang dah tak ada cara lain, diorang pinjam kepada Along. Okey, kita tak duduk di tempat mereka, jadi saya boleh faham. Kebanyakan yang pinjam adalah untuk perubatan dan benda-benda yang penting. Bila diorang terdesak, baru diorang pinjam. Bila diorang datang ke sini, saya faham diorang buntu dan terjerat. Diorang pun tak ada cara lain. Okey, bila diorang datang ke sini, kalau saya maki pula, saya hina pula, saya rasa benda tu tak sepatutlah. Diorang pun datang ke sini nak minta bantuan kita. Bila kita berada di tempat yang boleh membantu, janganlah kita ambil advantage. Benda tu tak betul kot bagi saya lah. Jadi kita di PHMM takkan marah, takkan menghina. Kita akan bantu. Itu adalah kerja saya. Kerja saya membantu. Jadi saya akan bantu. Okey, soalan seterusnya. Okey. Kenapa abang viralkan
wajah mangsa yang datang ke Metro FM iaitu membuat video. Oh, okay, Video. alright. Video. Okay, benda tu sebenarnya kita bukan mau viralkan mereka. Okay, kamu kena faham. Yang datang ke sini, okay, ada 3 kategori. Pinjaman mobile lesen, WhatsApp dan juga aplikasi. Aplikasi sahaja kita akan buat video. Kenapa kita buat video? Aplikasi ni, bila diorang dah pinjam daripada aplikasi, okay, diorang dah kena dimalu. Okay, diorang dah kena di viral. Okay, gambar dia dah dihantar kepada ke tempat kerja, ke jiran, ke ahli keluarga, saudara mara. Semua orang dah terima pasal dia tak? Okay? Okay, aplikasi ni biasa dia akan cakap, dia akan fitnah you macam-macam. Contoh, you pinjam daripada dia, you tak mampu bayar, dia akan cakap you pinjam you ambil ais, you hisap radar. Dia akan viralkan ke semua mereka ni. So, saudara mara mereka, rakan sekerja mereka, jiran, whoever lah yang terima tu, dia tak akan percaya pada awak. So, bila awak datang ke sini, awak akan datang dengan penuh stres. You dah kena viral, dah hina macam-macam. Jadi, kita pula kat sini, kita buat video tu untuk membersihkan nama awak. Bukan itu nak viralkan mangsa sebenarnya. So, untuk pinjaman aplikasi sahaja, kita akan buat video. Bukan kepada PWB ke ataupun pinjaman kalau WhatsApp kita buat video. Aplikasi saja itu pun kita buat untuk bersihkan nama dia balik. Okey, saya pun pernah nampak ada yang masyarakat pernah tanya, segelintir antara mereka, kenapa tak blurkan muka mereka? Kalau blurkan muka mereka, macam mana yang pernah terima viral pasal awak tu, dia tahu yang tu awak. So macam mana nama you nak bersih balik? So itulah yang sebabnya kita buat video, bukan sebab kita nak viralkan dia orang ke apa, tak ada. Okey, akhir sekali. Okey, saya pernah tengok viral tentang abang yang negatif. Okey. Apa pandangan abang tentang viral tersebut? Okey, awak pernah tengok tapi saya langsung tak pernah layan. Okey. Yang pertama, okey, masing-masing ada hak untuk mengkritik someone. Okey. Jadi kalau contohnya dia orang cakap, okey, katakan saya buat A, dia orang kata Mustafa tak patut buat A, dia patut B. Itu pandangan dia. Kita tak boleh stop daripada dia memberikan pandangan dia. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia orang kata saya pernah ada buat negatif, mungkin ada kot, siapa yang tak pernah buat salah. Kat sini, I tak cakap yang I 100% perfect. Sekarang, kamu pun saya rasa ada yang tahulah zaman silam saya macam mana. So, saya pun pernah buat salah. Now, kita tengah buat benda yang baik. So, bila ada positif, jangan terlalu gembira sangat. Sampailah kegembiraan you tu menjadi tamak ataupun belagak. Bila ada orang dah bagi you negatif komen pula, jangan terlalu jadi lemah ataupun rendahkan diri you sangat. Masuk sini, keluar sini. Apa kerja kita, apa kerja I patut buat, go ahead. Kalau I hiraukan benda ni, I rasa I tak boleh buat kot kerja I. Even siapa yang, okay, contoh I ambil negara India. Okay, negara India ni Mahatma Gandhi yang mendapatkan kemerdekaan bagi negara India tersebut. Walaupun dia pernah buat yang terbaik, mendapatkan kemerdekaan demi negara India tersebut, tak semua akan sokong Mahatma Gandhi. Ada juga yang akan menghina dia. Ada juga yang cakap negatif pasal dia. So, kita kat dunia ni, kita tak boleh nak buat everyone jadi positif. Kita tak boleh paksa semua orang kena suka kepada kita. Okay, tak boleh. Itu bukan kerja kita. Kerja kita kat sini untuk membantu. Jadi, I akan fokus pada benda tu juga. So, benda-benda lain, I rasa tak ada masa pun kat sini. I nak pandang ataupun nak beri first place untuk benda-benda tersebut. Ini pandangan saya lah. Itu saja. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.